الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر يا كريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengurniakan kepada kita kehidupan dan juga masih mengekalkan iman dan Islam di dalam diri kita, dan juga nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita juga pada hari ini ialah untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadat solat maghrib secara berjemaah yang telah Allah Ta'ala fardukan kepada setiap mukmin. Dan mudah-mudahan juga kehadiran kita pada malam ini akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga seterusnya dikira sebagai amalan kebaikan yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan majlis ilmu kita, saya nak mengajak semua daripada tuan-tuan muslimin muslimat sekalian untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah selawat Nurul Mubin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. InsyaAllah kita akan sambung semula perkongsian kita menerusi nasihat daripada wali Allah yang bernama Ibrahim bin Adham, yang insyaAllah pada malam ni kita akan sambung balik jawapan yang diberikan oleh Ibrahim Adham kepada orang yang bertanya kepadanya ketika mana dia melewati pasar di kota Basrah ketika itu. Dan pada pertemuan sebelum ini kita telah bicarakan mungkin 3 ataupun 4, yang mana bila mana salah seorang daripada
pembeli ataupun orang yang berada di pasar ketika itu yang sedang mengerumuni Ibrahim Adham, menanyakan tentang sebab apa doa mereka tidak dimustajabkan oleh Allah, sedangkan Allah Ta'ala sebut wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apabila kamu minta kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan makbulkan, akan mustajabkan. Tapi tiba-tiba kami ni minta siang malam pagi petang, tapi Allah Ta'ala masih lagi belum memustajabkan doa kami. Baik. Dan ketika itu Ibrahim Adham tunduk dan merenung sejenak, lalu memberikan jawapan kepada persoalan tadi. Baik, 3 kita telah bincangkan ataupun telah kita kongsikan. Di antara asbab yang pertama kita sebut Ibrahim Adham sebut, dia kata apa, kalian kenal Allah namun kalian tidak menunaikan hak Allah. Yang kedua disebut kalian mengaku mencintai Nabi SAW, tapi kalian meninggalkan sunnah-sunnah dan juga perintah Nabi SAW. Yang ketiga disebut kalian membaca Quran, tetapi kalian tidak beramal dengan apa yang ada di dalamnya. Yang keempatnya dia sebut apa dia? Dia kata kalian memakan ataupun mendapat nikmat yang banyak daripada Allah, tetapi kalian tidak mensyukuri nikmat tersebut. Jadi kita ulang yang keempat ni sampai habis insya-Allah. Di mana nikmat yang kita ambil, yang kita guna pakai, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tuan-tuan, terlalu banyak, sehingga tidak dapat kita hitung dan kita nilai nikmat tersebut. Kita nak bilang nikmat tersebut, maka kita tidak mampu untuk membilang nikmat Allah yang terlalu banyak yang telah Allah kurniakan kepada kita. Bahkan Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kamu mahu menghitung nikmatku, kata Allah, nescaya kamu tidak mampu untuk menghitung dan membilang nikmat-nikmat tersebut. Kenapa? Kerana nikmat Allah terlalu banyak yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita, tetapi kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Banyak nikmat, tuan-tuan. Kita tak perlu tengok jauh, kita tengok pada anggota tubuh badan kita je pun dah cukup kita rasa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat kamu, yang Tuhan kamu yang manakah lagi yang mahu kamu dustakan. Banyak, daripada hujung rambut sampailah ke hujung kaki, nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan. Rambut, kulit kepala, dalam kepala kita ni ada otak. Dalam otak ni Allah Ta'ala buat pula ada tempat yang boleh membaca, boleh melihat, boleh berfikir, boleh mengira. Otak kanan, otak kiri. Maknanya Allah, hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dah. Kita tak tahu lagu mana boleh memori yang Allah Ta'ala letak dalam kepala otak kita ni. Turun pula ke telinga. Ada gegendangnya, ada cuping telinganya. Gegendang yang boleh mengimbangi tubuh kita. Mari ke muka pula ada bulu kening, ada bulu mata, ada kelopak mata, ada mata, ada kornea, ada air mata. Setiap benda tu ada fungsi yang tersendiri, nikmat yang tersendiri yang Allah Ta'ala berikan kepada kita.
Sebab itulah kalau kita kata Allah Ta'ala tak beri nikmat kita ni, tak betul lah. Tak betul tuan-tuan. Cuma kita yang tidak pandai mensyukurinya. Maknanya nikmat yang ada kita tak syukur, tapi bila tak ada barulah kita akan menyesal. Nikmat macam-macam lah. Hari ni kita tak merasai kehadiran jari ke, kuku ke. Sebab tu tuan-tuan sekalian, nikmat Allah ni terlalu banyak, tapi sedikit sahaja yang mensyukuri nikmat Allah. Sebab tu Sayyidina Umar angkat tangan. Sebab Allah Ta'ala sebut, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sahaja daripada kalangan hamba-Ku yang bersyukur kepada Aku, kata Allah. Dan syukur ni tuan-tuan bukan sekadar kita boleh ucap di mulut. Kita syukur Allah Ta'ala berikan kita anak, tapi syukur itu bukan sekadar kita bersyukur suka dapat anak, tetapi di sana kita mesti melaksanakan tanggungjawab yang membuktikan kita bersyukur dengan nikmat cahaya mata yang Allah Ta'ala berikan. Kita syukur ada seorang isteri, dan syukur bukan sekadar syukur kita boleh isteri syukur seronok dengan dia, boleh pergi jalan, boleh pergi makan angin dan sebagainya, hidup bersama. Tetapi di sana juga ada tanggungjawab yang perlu kita buktikan sebagai tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Kena didik, kena ajar supaya dia taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan suami. Kita ada suami, bukan sekadar kita ucap syukur saya ada seorang suami, tapi di sana kita perlu melaksanakan tanggungjawab syukur itu, membuktikan tanggungjawab syukur, iaitulah kita taat kepada suami kita. Kita taat perintah Allah, kita taat kepada suami, buat baik kepada suami, menjadi isteri yang salihah. Itulah tanda kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala kurniakan suami kepada kita. Begitulah juga dengan kehidupan yang Allah Ta'ala beri. Bukan sekadar kita syukur dengan kehidupan ni, kita buat ikut dan sekali. Syukur kita Allah Ta'ala beri kehidupan, iaitulah dengan kita taat perintah Allah. Kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, dan kita tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Barulah kita dikategorikan sebagai orang ataupun hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya apa yang Allah Ta'ala perintah, suruh mari masjid, mari surau, mari dengar tuntut ilmu, laksana tuntutan agama. Tinggal apa yang dilarang oleh Allah kita tinggal, maka barulah kita dikira sebagai hamba yang bersyukur. Sebab tu Sayyidina Umar bila dengar ayat ni, wa qalilun min ibadiyasy syakur ni, lalu Sayyidina Umar tadah tangan, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku daripada golongan yang sedikit itu, wahai Allah. Sebab tak ramai orang yang bersyukur. Kalau ramai orang bersyukur, malam ni penuh masjid, penuh surau malam ni. Tapi sebab tak ramai lah. Sebab Allah Ta'ala sebut dah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Baik. Jadi kita minta pada Allah, mudah-mudahan kitalah hamba yang mensyukuri nikmat Allah tersebut. Baik, yang kelima tuan-tuan, Allah Ta'ala Ibrahim Adham sebut, kalian mengatakan neraka itu benar adanya, namun kalian tidak mahu lari daripadanya. Seolah-olah kalian tidak mahu lari daripadanya. Kita tahu neraka itu benar. Allah Ta'ala telah pun menciptakan syurga dan juga neraka.
yang kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jauhkanlah kami daripada api neraka Allah. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu azab yang pedih. Innahum azabun azim. Bagi mereka sesungguhnya bagi mereka itu azab yang pedih. Neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dahsyat. Luahnya neraka Allah, dalamnya neraka Allah. Tapi masalahnya hari ini semua orang tak boleh masuk neraka. Tak ada seorang pun, hatta walaupun dia tidak beriman kepada Allah, kalau kita tanya dia nak masuk neraka dah, dia akan jawab dia tak mau masuk neraka. Tetapi perbuatan, amalan, pekerjaan yang kita buat seolah-olah sebenarnya kita tidak mahu lari daripada neraka Allah. Kehidupan kita hari ni, kita kata tak mau masuk neraka, tapi mulut kita ni duk mengopak ke orang ngata riti, duk kata ke orang ngata riti, duk fitnah orang ngata riti. Tangan kita, mata kita duk tengok benda haram, tangan kita duk ambil hak orang, duk khianat hak orang, pukul orang, dak kira dah, buat benda haram. Kaki kita melangkah ke tempat yang haram, telinga kita dengar benda yang haram. Jadi memang kita kata tak boleh, tapi kita buat seolah-olah kita tidak mahu lari daripada neraka Allah. Perbuatan, pekerjaan kita seolah-olah kita tak mahu lari daripada neraka. Seolah-olah kita seronok pula nak masuk neraka. Sebab tu bila ngopak ni kita rasa seronok. Kalulah kita nampak api neraka depan, mesti kita akan berhenti daripada mengopak ke, mengadu domba ke. Sebab tu kalau tak silap Muhammad Ali ke siapa, dia akan bawa meceh dalam poket dia. Kalau dia nak buat dosa, dia akan nyalakan meceh dia, letak di tangan. Pasal apa? Pasal dia nak ingatkan diri dia bahawa neraka itu panas, sakit, menyakitkan, menyeksakan. Jadi dia berhenti untuk buat dosa. Sebab tu tuan-tuan sekalian Allah, hari ni mudahnya lah nak buat dosa. Buka telefon boleh dosa, buka TV boleh dosa, pergi pasar boleh dosa. Hak paling besar kali di akhir zaman ni dosa ni, dosa mata dengan dosa mulut. Lepas tu dosa tangan. Hak ni hak paling besar kali di akhir zaman ni. Mata tengok benda haram. Orang puang pula hari akhir zaman ni, maknanya suka mempamerkan aurat mereka. Sedangkan yang boleh dipamerkan bentuk badan yang boleh dipamerkan oleh wanita ialah kepala dan bahu. Tapi hari ni pakai pakaian ketatnya pakai jubah bagus dah, lepas tu melekat di badan pula. Sebab tu mudahnya lah dapat dosa dah. Dan nak buat pahala pun mudah nak di akhir zaman ni sebenarnya. Tapi orang rela gigi buat dosa. Nak masuk syurga pun senang. Nak boleh pahala yang seluas langit dan bumi. Dengan menyebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dapat pahala yang sangat besar di sisi Allah. Tapi waktu kita dak buat, kita guna mulut kita untuk ngopak orang. Quran kita dak baca, tapi kita guna lidah kita ni untuk mencaci orang. Baik. Na'udzubillah. Neraka ni dahsyat tuan-tuan. Orang yang kekal dalam neraka ni selama-lamanya,
Habis 1 bilion tahun dia duduk dalam neraka. Dia tanya malaikat, macam mana wahai malaikat, kehidupan aku ni? Malaikat kata, sambunglah kehidupanmu dalam neraka ni buat selama-lamanya. Selama-lamanya, tuan-tuan. Allah Rabbi. Dok mati. Masalahnya dok mati. Acur jadi kulit, acur jadi mula, hancur jadi mula. Na'udzubillah, tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita fikir, Allah besarnya dosa, dahsyatnya neraka ni, kita tak akan buat lah. Kita tak akan buat benda-benda yang menyebabkan kita ni akan masuk ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik lah. Pasal tu bila Nabi lalu tanah kubur, 2 tanah kubur kan, Nabi kata ahli kubur ni sedang diazab oleh Allah. Terus menangis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pasal apa? Pasal dia duk berasa bahawa dirinya sedang diazab oleh Allah. Waktu kita minta jauh daripada neraka Allah, dan kita mintalah anggota tubuh badan kita ni tidak menjadi asbab masuknya kita ke dalam neraka Allah. Jaga tangan kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, kaki kita ni jangan menjadi penyebab masuknya kita ke dalam neraka. Pasal tu orang kafir ni, tuan-tuan, dinyesal di hari akhirat esok. Sebab apa? Sebab sebelum manusia diadili, Allah Ta'ala akan mengadili binatang-binatang. Binatang-binatang akan diadili. Maknanya hak atas dunia ni, kambing hak segok. Segok tau. Orang Terengganu panggil segok. Segok ke sodok. Menanduk. Dia tanduk sahabat dia atas dunia. Akhirat, dan sahabat dia ni dizalimi, disakiti. Akhirat esok Allah Ta'ala bangkitkan 2 kambing ni. Hak yang dizalimi, dia akan menanduk semula sahabat dia ni, yang zalimi di waktu atas dunia. Lepas balas jadi pasir mula, jadi tanah mula. Begitulah juga dengan binatang-binatang yang lain, yang dirinya dizalimi. Lepas tu ada pula tanya dah, hak makan makanan tu lagu mana? Hak tu makanan dia bukan dizalimi, bukan menzalimi. Memang makanan dia dah. Baik, bila orang kafir tengok keadaan ni berlaku, maknanya lepas habis balas tu sesah. Tak diazab dan sebagainya. Tak ada dah. Tukar jadi pasir, jadi debu, jadi tanah balik. Jadi bila orang kafir tengok ni, kata dia, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang-orang kafir, alangkah baiknya seandainya kami ini tidak dijadikan manusia, tetapi dijadikan tanah. Menyesal masa tu, tak guna dah. Tak guna dah, tuan-tuan. Sebab itulah kita yang ada sahabat-sahabat yang non-Muslim ni, yang masih lagi belum beriman ni, yang mana kita tengok dia ni baik, dia suka tolong orang, memang baik lah. Tak kena kata korang dah ambil hak orang semua sekali ni. Tuan-tuan, ceritalah pasal Islam kepada mereka ini. Pasal apa? Pasal siang ke dia, tuan-tuan. Atas dunia ni dia baik, suka tolong orang, tak cakap lawak, tak menipu, tak lebong, tak lipat orang, tak khianat, tak ambil hak orang. Sangat baik, suka tolong orang. Tapi oleh kerana dia tidak beriman, maka tempatnya kekal neraka Allah. Kita tak rasa siang je. Sebab tu ajaklah
sahabat orang-orang yang dekat dengan kita ni yang masih belum menerima iman, yang belum maknanya beriman kepada Allah. Sebab tu tugas kita ni sangat besar tuan-tuan. Kita jangan fikir untuk diri kita je. Pasal tu Rasulullah walaupun seorang Yahudi, waktu Nabi duduk dengan sahabat, tiba-tiba seorang Yahudi melintasi jenazah seorang Yahudi melintasi Nabi. Tiba-tiba Nabi pun bangun, Nabi berdiri dan Nabi menitiskan air mata. Maknanya hebat Rasulullah ni. Lalu sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, sebab apa kamu berdiri? Bukankah yang jenazah tadi adalah jenazah Yahudi? Nabi kata, aku bangkit, aku berdiri kerana menghormatinya sebagai seorang manusia. Dan lepas tu pasal apa menangis? Kan dia Yahudi kan? Aku menangis kerana apa? Kerana telah terlepas satu jiwa ke dalam neraka Allah buat selama-lamanya. Sebab tu aku menangis. Maknanya Nabi sayang kepada umatnya ni. Maknanya Allah sayang ke dia. Kekal neraka buat selama-lamanya. Nak ada apa lagi? Tak ada nak ambil. Seksanya ya Allah. Kita kena sikit api pun, netik minyak panas goreng ikan pun kita nak marah dah. Awak ni suruh saya goreng ikan, saya royak dah, saya dah anda goreng ikan. Habis netik minyak panas ni pula dah. Jadi tu nak royaknya siang tuan-tuan. Ajaklah mereka mengucap syahadah. Sebab tu tugas kita ni besar. Kita jangan fikir diri kita je. Tak apalah, aku buat ibadat boleh masuk syurga dah, tak apalah dah. Jiran aku yang bukan Islam ni lantak dia lah. Dia tak mau beriman sudah lah. Jangan tuan-tuan. Siang ke dia. Bahkan kalau dia masuk Islam dengan asbab kita, Allah Ta'ala, Nabi kata lebih baik daripada unta merah. Ganjarannya. Maknanya besarnya orang bukan Islam beriman, mendapat cahaya iman dengan asbab kita yang ajak. Sebab tu tuan-tuan, ajaklah orang-orang yang kita kenal untuk beriman kepada Allah. Jangan kita fikir diri kita je nak masuk syurga Allah. Jangan sampai akhirat esok-esok dia dakwa kita depan Allah. Jangan dia kawan dengan saya dulu, dia tak pernah cerita pun pasal Islam ke saya. Jeng kita. Na'udzubillah. Sebab tu kerja dakwah ni dia tak nanti ustaz. Kita jual pasar pun boleh ke? Sambil-sambil goreng mi goreng tengok apa ni? Tok ni ke nyonya ke tak kira hak baik orang kita kenal. Minta nombor telefon dia seletok dengan dia, kata awak tak mau masuk Islam ke? Tak kira lah. Sebab Islam kerja dakwah ni bukan semata-mata kerja ustaz, tok guru, ulama lah. Kerja dakwah ni adalah kerja semua umat Islam. Nabi kata balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Jangan kita orang kata apa, fikir diri kita Nabi bersungguh-sungguh nak menyampaikan Islam sampai bermati-matian. Dalam perang Uhud, siapa ni terbelah ni pipi Nabi, lekat ni topi besi yang dipukul oleh nama Abu Qamiyah ke Ibnu Qamiyah, ingatlah. Ni tembus kerana nak mempertahankan Islam dan nak menyampaikan Islam. Tugas kita ni senang je.
learning telefon ada lah. Kawan-kawan kita hok ada lah, saing-saing kita hok kita baik lah. Cerita dia tentang Islam, tak payah ni lagi tau. Maknanya cerita dulu Islam ni gini tau, Islam ni bagus semua sekali. WhatsApp je tau. Manalah tahu dengan asbab kita hantar WhatsApp satu hari terbuka hatinya untuk memeluk Islam tau. Maknanya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni buat kerja tau. Habis sampai habis tau. Sampai habis teh. Dan cintanya Nabi dan Rasul kepada umat mereka tau. Kita tengok pernah 3 orang malaikat yang datang menyerupai manusia untuk menghancurkan Bani ataupun kaum Sodom tau. Kaum Sodom ni Nabi dia Nabi Lut alaihissalam. Sebelum jumpa dengan Nabi Lut, 3 orang malaikat ni, Jibril, Mikail, Israfil, silap 3 orang. Dia jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim dulu. Dia cerita kepada Nabi Allah Ibrahim tentang isterinya Siti Sarah akan melahirkan seorang anak yang juga akan menjadi Rasul, iaitulah Nabi Ishaq. Waktu tu Siti Sarah umur 80 tahun dah. Tu sukanya dia bila malaikat ni royak. Lalu Nabi Ibrahim tanya lagi, mu mari ni ada hajat apa lagi? Kami ni sebenarnya singgah saja untuk bertemu denganmu, nak royak berita gembira kepadamu. Sebenarnya kami ni diutuskan oleh Allah dalam perjalanan untuk menuju ke Bani Sodom, yang mana Allah Ta'ala perintahkan kepada kami untuk membinasakan kaum Sodom. Lalu Nabi Ibrahim kata apa? Boleh dok memberi masa kepada aku nak berdakwah kepada mereka dulu, jangan hancurkan lagi mereka. Maknanya kasih Nabi Ibrahim kepada umat ni dah. Dia tahu dah kaum Sodom ni teruk dah. Maknanya kaum sejenis dah. Tapi Nabi Ibrahim ni nak cuba lagi untuk berdakwah dah. Tapi tidak diterima. Akhirnya Allah Ta'ala binasakan kaum Sodom. Baik. Tu nak royak. Yang keenam, Ibrahim Adham sebut, kalian mengatakan syurga itu benar, ada, namun kalian tidak beramal untuk mendapatkannya. Kita beramal sekadar melepas batuk di tangga. Semayang kata semayang, tapi khusyuk tak khusyuk setara. Tu lah. Makna buat dak kerja dakwah, dak buat kerja Islam, buat dak bantu Islam, dak. Tapi tu nak royaknya kita nak masuk syurga, semua orang nak masuk syurga. Tapi amalan kita seolah-olah membuatkan kita ini sebenarnya tidak mahu masuk ke dalam syurga Allah. Bercita-cita untuk masuk syurga dengan amalan yang sedikit. Memanglah nak masuk syurga ni dengan rahmat Allah, tapi kita nak mengundang rahmat Allah dengan apa? Dengan amalan kebaikan, dengan amalan soleh, dengan istighfar. Barulah kita boleh mengundang rahmat Allah kepada kita, yang menjadi asbab untuk kita dapat masuk ke dalam syurga Allah. Tapi kalau kita jauh daripada Allah, tak beramal, tak baca Quran, tahajud pun tak bangun, zikir pun kurang, selawat pun tak, istighfar pun jarang-jarang, banyak dosa pada pahala,
lagu manalah kita nak dapat masuk ke dalam syurga Allah. Nak banding dengan apa yang dilakukan oleh sahabat. Oh, jauh tuan-tuan. Kehidupan kita ni banyak mengejar dunia. Kurang sikit je kita mengeluh. Suami kurang sikit je duit, kita pun mengeluh lalu, bersungguh lalu. Sedangkan kalau kita tengok rumah tangga Nabi ni, Aisyah kata pernah kami ni hanya makan air masak dengan kurma selama berbulan-bulan. Pernah rumah kami ni tak makan apa-apa 3 hari melainkan minum air je. Tu rumah Rasulullah. Bukan Nabi miskin, tapi apa yang ada pada Nabi semua diberi kepada orang yang datang kepada Nabi yang lebih memerlukan. Tengok rumah Nabi tak ada benda satu tuan-tuan. Sebab tu bila Sayyidina Umar masuk rumah Rasulullah ni dalam keadaan waktu tu Nabi berbaring, bila Nabi bangun bekas belakang Nabi. Bila Sayyidina Umar tengok, nangis Sayyidina Umar, ya Rasulullah, bukankah kamu ni pemimpin, Nabi, Rasul, kekasih Allah, mengapa tidak kamu ni minta pada Allah seperti mana apa yang ada pada Raja Rom dan Raja Parsi. Memiliki istana yang indah, pakaian yang mewah, pakaian yang cantik. Nabi kata, tidakkah kamu mahu Allah Ta'ala memberikan kita di akhirat nanti? Nak royaknya bahawa dunia ni Allah nipis je. Sebab tu Nabi tak kisah pasal dunia ni. Kalau kita gitu bini kita lagu mana atau saya momok saya. Saya tak boleh nak hidup dah dengan Allah. Fed up saya. Duit tak ada nak makan dia. Ikan kering semua 3 bulan dah dok kerja buat. Boleh apa kepeng. Nak makan dia. Buat gua ni sebab tu isteri diuji ketika suaminya kekurangan pendapatan. Duit tak ada, waktu tu isteri diuji. Dan suami diuji bila dia memiliki duit yang banyak. Sebab tu isteri-isteri jaga-jaga. Kalau untuk lelaki banyak pitih ni, lakoh dia panjang lalu, kena bawi. Lakoh panjang lalu. Ada je planning, nak pergi situ, nak pergi sini. Baik. Sebab tu kalau kita tengok hebatnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ni Allahu Rabbi, dia kena uji ni dahsyat tuan-tuan. Tapi sabarnya dia sebab apa? Sebab dia tahu syurga Allah lebih besar. Dengan kesabarannya. Sebab tu Nabi Ayub ni seorang yang sangat penyabarlah. Baik. Anak dia 14 orang tuan-tuan. Semua mati. Semua mati tuan-tuan, diuji dalam kebakaran. Ladang ternak dia habis musnah. Diserang serangga. Binatang dia diserang penyakit. Isteri-isteri dia habis pakat tinggal dia belakang. Siapa dia jual habis harta dia sehingga tak ada benda satu. Ditimpa pula dengan penyakit. Tuan-tuan tahu berapa lama Nabi Ayub ditimpa penyakit? 18 tahun tuan-tuan. Dan sepanjang 18 tahun Nabi Ayub tidak pernah bersungguh pada Allah. Dan tak pernah minta, ya Allah sembuhkanlah penyakit aku. Tak pernah walaupun sekali.
Kita sakit kepala sikit je, ya Allah, noh. Sakitnya kepala, ya Allah. Noh, bapalah Ta'ala uji aku, dak uji cikgu ke, noh, dak uji abang ke, noh, dak uji apa ni, Nazri ke, contoh, noh, dak uji Pak Awang, noh, oh, bapa ku uji aku ramah lagi, noh, baru sakit kepala sencang, noh. Nabi Ayub 18 tahun ditimpa penyakit tau. Sampai ni luruh daging-daging je. Oh, setara tu dia boleh bersabar. Habis jual barang-barang harta dia ni untuk berobat, sehingga kan isteri dia ni jual rambut dia. Oh, jual rambut. Royaknya nak makan. Apa setara tu tau. Akhirnya Nabi Ayub minta apa? Siapa malaikat kata, wahai Ayub, mu minta je, mu sebut je pada Allah. Allah Ta'ala akan makbul terus apa yang kamu nak. Akhirnya Nabi Ayub sebut apa? Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Nah, Nabi Ayub dah minta sembuh pun. Nah, Nabi Ayub cerita pada Allah. Ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sedang ditimpa penyakit. Sesungguhnya wa anta arhamur rahim. Sesungguhnya engkau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, Allah Ta'ala terus menyembuhkan penyakit Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nah, itu kena hikir. Nah, sepak mangga, aduh sakit. Nah, kena sakit perut sikit, sakit orak sikit, sakit pinggang sikit. Nah, ngadu lalu dah, Allah sakitlah apa Allah Ta'ala awak gini uji aku sakit ni. Nah, sebab tu tuan-tuan sekalian, maknanya munasabah lah dia ni seorang rasul pun 18 tahun boh. 18 tahun netizen ni, 18 tahun netizen nah, bukan 8 bulan, bukan 8 hari, bukan 8 tahun, 18 tahun. Dahsyat. Nah, sebab tu tuan-tuan, kita nak masuk syurga, nak dengar Nabi sebut pasal syurga, nak masuk syurga belaka. Tapi beriadah kata mu tidak beramal seolah-olah mu nak masuk syurga. Nah, syurga Allah ni terlalu indah. Nah, dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar atau kama qala. Nabi sebut apa? Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah menyediakan kepada hamba-Ku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, sesuatu yang tidak pernah didengari oleh telinga, dan sesuatu yang tidak pernah terlintas di hati manusia, iaitulah syurga Allah. Nah, nikmat atas dunia ni nipis je tuan-tuan, nah, sikit je, bahkan tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah. Nah, tapi hak itulah yang kita kejar sangat hari ni dah. Siapa dok balik rumah, siapa dok ingat nak mari sembahyang Jumaat, siapa dok ingat nak mari dengar belajar, nah, dok sempat nak baca Quran, nah, dok sempat nak berselawat, dok sempat nak istighfar, dok sempat nak berzikir, kerana kita kejar dunia, tapi kita mendapat tidak seberapa dah. Sedangkan syurga Allah terlalu hebat. Orang yang terakhir masuk syurga pun, Nabi kata luas syurga dia daripada Hadramaut sampai ke Syam, Syam sampai ke Hadramaut. Nah, luahnya syurga dia, nah, mahligai dia. Nah, dinding daripada mutiara, pintu daripada emas, dan sehingga dia merasakan dialah orang yang paling kaya dalam syurga Allah. Nah, orang ni dia hanya mengucap je dalam hidup dia,
Setelah dia dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, ini mahlika yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dah kita hak semaya pagi kita minta Allah Ta'ala terima. Dah mati dalam iman, mati dalam husnul khatimah, yang akhirnya Allah Ta'ala berikan kita syurga untuk kita. Syurga ni sok-sok tuan-tuan sama macam kita lah ni. Sama lah. Cuma syurga ni tak ada malam, tidur tak ada, sakit perut tak ada, meludah tak ada, ngatuk mata tak ada. Macam learning kita ngatuk mata tau. Ngatuk mata di dalam kuliah ngatuk. Dalam syurga tak ada. Kita jumpa dengan sahaja-sahaja kita macam ni lah. Kita jumpa dengan mana dulu ingat tak kita atas dunia dulu jumpa surga. Begini sama je. Kita membeli bela, nak makan apa sahaja boleh. Jumpa dengan apa ni, Pak Awang, Pak Awang tu sama macam kita ni, beli benda, nak makan dia ada lagi, sebut je nak makan dah, semua serbi ada. Dan apa yang kita makan tidak lekat dalam tubuh kita, keluar ke rongga-rongga. Tak ada tidur. Maknanya tak tidur, duduk selama-lamanya dalam syurga. Habis sebilion tahun. Dia tanya pula, dah lepas ni berapa lagi? Sambung kehidupan dalam syurga sampai bila-bila. Allah seronok. Masuk dalam mahliga, mengalir sungai-sungai, sungai arak, sungai susu, sungai madu, sungai air yang sejuk. Uish, nak berapa lagi? Dinding emas, batu permata, kelikirnya zamrud semua sekali. Nak berapa lagi tu? Sebab tu syurga ni terlalu indah. Sebab tu sahabat kejar nak masuk syurga Allah. Mereka berlumba-lumba untuk masuk syurga. Berlumba-lumba untuk syahid. Kerana jalan mudah masuk ke dalam syurga Allah ialah dengan syahid di jalan Allah. Sebab tu kita kena minta pada Allah dua perkara. Dua perkara kita kena minta pada Allah. Yang mati ni, yang pertama mati syahid, yang keduanya kita minta pada Allah kenapa? Mati di bumi Madinatul Munawwarah. Betul tak? Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita inilah nak minta pada Allah, salah satu daripadanya lah, insya-Allah. Yang ketujuh, kita mengebumikan jenazah tetapi kita tidak pernah mengambil pelajaran daripadanya. Kita tengok setiap hari ada orang mati dah. Hari ni lagi dah learning dah. Hari-hari mati dah, 2-3-4 orang mati, 2-3-4 orang mati. Tapi kita dah rasa dah bahawa kita juga akan pergi seperti mana mereka. Sebab tu kita tidak mempersiapkan kehidupan kita ini untuk menghadapi kematian. Kita hidup ni sambil lewa, kita dok rasa mati ni lambat lagi. Ke mana Jami? Kita rasa muda lagi nak banding dengan Jami. Kita muda lagi. Kita tertipu dengan usia yang ada dah. Sedangkan mati itu tidak syarat sakit dan mati itu tidak syarat tua. Sebab tu bila mana Allah Ta'ala perintahkan malaikat Israel cabut nyawa, maka matilah kita. Tidak akan awal walaupun sesaat, dan tidak akan lewat walaupun sesaat. Awal dok saat, lewat pun dok sesaat. Kalau kata kita mati 8.38, 8.38 kita mati. Tak boleh nak elok dah. Kalau kata balik lagi kita mati. Mati lah kita. Tak boleh gimana dah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, orang yang paling bijak kata Nabi ialah orang yang paling banyak mengingati kematian
dan bersiap untuk menghadapi kematian. Sebab tu tuan-tuan sekalian, persiapkanlah diri kita. Jangan orang kata apa, terleka dengan kehidupan dunia yang sementara ni. Janganlah ni sangat suka sangat, seronok sangat. Sedangkan kematian itu akan tiba pada bila-bila masa sahaja. Setiap hari Israel mari tengok kita ni sejam 3 kali. Sejam 3 kali. Dah kalau 10 jam 30 kali. Kalau 20 jam 60. 24 jam berapa? 72 jam. 72 kali. Mari tengok kita. Duk nak tengok buat apa lah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita persiapkanlah diri kita untuk menghadapi kematian. Bila sampai nyawa kita duduk di halqah, maka tidak ada lagi peluang dan ruang untuk kita melakukan ibadah kepada Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.